This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Nelly Putri di program Bicara IT bersama 4 orang penjemputan kita yang mana merupakan mahasiswa dari UMT dalam bidang teknologi. Baiklah, kita tahu pada masa kini teknologi maklumat dan komunikasi TMK merupakan alat untuk berkongsi maklumat sama ada digunakan secara formal maupun tidak formal. Ia berpotensi untuk meningkatkan kualiti pendidikan, ekonomi, politik dan juga masyarakat yang melangkaui umur bangsa tanpa mengira jantina serta had umur. Sungguh pun begitu, terdapat juga isu semasa atau permasalahan yang berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Oleh itu, mari kita dengarkan pandangan mahasiswa Wani terhadap isu ini. Terima kasih Nelly. Bagi saya, pada zaman endemik COVID-19 ini, menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar bukanlah sesuatu yang boleh dipandang enteng. Hal ini kerana setiap pelajar kini memerlukan lebih daripada satu peranti gadget untuk memenuhi keperluan pembelajaran. Gadget seperti telefon bimbit dan laptop sangat membantu seorang pelajar untuk menuntut ilmu dengan lebih baik tidak kira masa dan di mana jua berada. Selain itu, teknologi maklumat berasaskan pendidikan sangat memerlukan akses internet yang laju disebabkan oleh setiap maklumat berkaitan pendidikan dapat dikemas kini dari semasa ke semasa. Contoh yang dapat saya beri, di pertengahan tahun 2020, seorang pelajar dari Universiti Malaysia Sabah UMS, Viviana Mosibin, memanjat pokok di kampungnya di Pitas Sabah demi mendapatkan talian internet yang laju untuk menduduki peperiksaan dalam talian. Lain pula kes pelajar B40 di mana baru-baru ini tular sebuah video berdurasi lebih kurang 2 minit yang merekodkan seorang pensyarah UiTM didakwa memarahi pelajar B40 di dalam kelas secara atas talian atas sebab tiada laptop untuk belajar. Oleh yang demikian, di sini kita dapat lihat bahawa isu-isu seperti ini muncul di era endemik. Baiklah, sungguh padat perkongsian dari Wani, seorang mahasiswa UMT. Kita juga mahu tahu apa sebenarnya objektif yang perlu diambil kira untuk memastikan isu-isu sedemikian rupa dapat ditangani seterusnya memajukan lagi teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita. Izinkan saya menyatakan pandangan saya mengenai perkara tersebut. Silakan Dayang. Baiklah, terima kasih. Bagi pemantapan teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita, saya berpendapat bahawa mengenal pasti cabaran kewujudan teknologi maklumat terhadap manusia dan kesepaduan nasional merupakan objektif yang utama yang perlu diambil kira. Seterusnya, pihak berwajib harus menghuraikan kebaikan dan keburukan teknologi maklumat terhadap manusia. Hal ini bagi membuka mata seluruh masyarakat untuk menggunakan faedah yang diperoleh daripada teknologi maklumat dan komunikasi. Akhir sekali, saya berpendapat agar pihak berwajib menganalisis impak teknologi maklumat terhadap perkembangan dan kesepaduan nasional. Perkara ini amatlah penting bagi mengekalkan serta menaik taraf perpaduan yang terbina antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Terima kasih Dayang atas pandangan yang saya rasa sangat perlu dititik beratkan bagi mewujudkan suatu keadaan yang dapat menaikkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK di negara kita. Baiklah Hafiz, kita berhenti seketika. Kembali selepas ini dengan perkongsian yang penuh makna. Kembali lagi di program Bicara IT. Baiklah Nelly, sebelum ini kita telah mendengar pandangan mengenai isu semasa serta objektif berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi dari Encik Wani dan Encik Dayang. Adakah awak tertanya-tanya mengenai apa pula kesan daripada wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi di negara kita? Ya Hafiz, betul tu. Apa kesan daripada wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia terutamanya di musim endemik ini? Di Malaysia, kita mempunyai kaum yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Pertamanya, apa yang saya dapat huraikan berkaitan kesan teknologi maklumat dan komunikasi dari segi budaya adalah masyarakat akan lebih menghormati antara satu sama lain. Seterusnya,
dapat mengekalkan sensitiviti kaum dengan adanya media sosial sebagai salah satu platform untuk menyebarkan pengetahuan tentang kepelbagaian kebudayaan, keagamaan dan amalan serta adat resam setiap kaum. Dari sudut politik pula, teknologi maklumat memainkan peranan yang paling penting dalam menyatupadukan masyarakat. Bukan itu sahaja, pemimpin juga boleh memaparkan situasi semasa di dalam Dewan Parlimen, terutamanya apabila berlaku konflik politik. Hal ini dapat mengelakkan timbulnya perselisihan faham dalam kalangan pemimpin dan masyarakat. Dan dari sudut pendidikan pula, kecanggihan teknologi maklumat telah membolehkan berlakunya pendidikan jarak jauh yang boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Wah, sungguh berilmu saya hari ini. Setelah mendengarkan perkongsian dari tetamu jemputan kita ya Hafiz, terima kasih Diana kerana sudi berkongsi kesan-kesan kewujudan sistem teknologi maklumat dan komunikasi TMK di Malaysia. Ya benar Nelly. Namun begitu, sudah pasti terselit juga cabaran yang perlu dilalui demi mengekalkan kesan-kesan positif ini. Fitnah dan gosip. Teknologi maklumat pada hari ini menunjukkan penyebaran fitnah dan gosip yang semakin berleluasa seakan tanpa sempadan. Penyebaran fitnah kerap dilakukan melalui pengubahan gambar yang diambil tanpa kebenaran daripada pemilik asal gambar. Selain itu, penyebaran bahan pornografi atau pelayaran web negatif pula akan memberi kesan dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif akan mencetuskan kerosakan maruah, nilai kepribadian, dorongan terhadap jenayah seks dan pembaziran wang serta masa. Seterusnya, cabaran dari segi permasalahan remaja. Minat remaja terhadap ICT, terutamanya teknologi internet dan alat komunikasi, mendorong mereka menghabiskan masa di cybercafe dan telefon. Disebabkan hal ini, ramai pelajar yang berhenti sekolah menyalahgunakan wang saku, meminjam wang daripada teman, bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Terima kasih Cik Atira. Berdasarkan perkongsian yang diberikan, kita boleh lihat bahawa banyak cabaran dan halangan yang perlu dilalui oleh setiap lapisan masyarakat. Apakah pula faktor yang membawa kepada kesepaduan nasional dengan kewujudan teknologi dan komunikasi ini? Baiklah, izinkan saya pula untuk berkongsi secara ringkas mengenai faktor teknologi maklumat komunikasi terhadap kesepaduan nasional masyarakat. Faktor yang pertama adalah desakan perkembangan teknologi yang pesat dari negara barat. Selain itu, wujudnya persaingan hebat antara negara-negara jiran seperti Singapura. Akhir sekali, keperluan teknologi yang mendapat permintaan terus dari rakyat, khususnya dari generasi baru. Kemunculan teknologi ini sudah cukup melengkapi kehidupan seseorang individu, terutamanya dalam kalangan belia pada era ini. Setelah mendengar semua perkongsian yang diberikan oleh para mahasiswa, saya yakin kita semua akan dapat menyampaikan maklumat yang sahih bagi menyemai perpaduan antara kaum. Tambahan pula, kita juga akan dapat membentuk kesepaduan nasional dalam kalangan generasi baru masyarakat majmuk di Malaysia. Sebelum kita menutup program kita pada kali ini, mungkin Nelly boleh beri sepatah dua berkaitan topik menarik kita ini. Silakan Nelly. Terima kasih Hafiz dan semua mahasiswa kerana sudi memberikan perkongsian yang sungguh menarik dan menyuarakan pendapat terhadap topik hangat masa kini, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Semoga dengan perkongsian hari ini dapat memberikan pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Secara keseluruhannya, apa yang dapat saya simpulkan, pembinaan Kesepaduan Nasional TMK boleh menjadi kawan juga jadi lawan jika dipengaruhi dengan perkembangan positif atau negatif di era moden ini. Hubungan TMK dengan Kesepaduan Nasional TMK perlu dipelajari dan dipupuk supaya ia dapat memberi ejen kesepaduan sosial kepada budaya kehidupan moden ini. Seterusnya, mendidik diri, keluarga dan komunikasi mengenai cara mengguna dan mengurus TMK dalam mengukuhkan lagi kesepaduan sosial di negara kita. Akhir sekali, kami di program Bicara IT mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu kita.
Sehingga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Terima kasih.